Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan berikut tajuk utama malam ini. Tikus jamah ayam, MPAJ batal lesen premis perniagaan. Juga ratusan terkandas di Bukit Bendera kerana masalah hos brake track. Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ mengeluarkan notis pengesahan pembatalan lesen atau NPPL berkuat kuasa serta-merta ke atas premis makanan yang tular dengan kejadian seekor tikus menjamah ayam goreng dalam pemanas makanan. Menurut Yang di-Pertua MPAJ Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, notis itu selaras dengan tindakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang telah mengeluarkan notis perintah tutup pada 24 Disember lalu ke atas premis berkenaan. Tegas Muhammad Fauzi, tindakan sitaan atas kesalahan menjalankan perniagaan tanpa lesen juga akan dijalankan sekiranya premis masih beroperasi setelah NPPL dikeluarkan. Permohonan lesen baru hanya akan dipertimbangkan sekiranya semua syarat terutamanya berkaitan kebersihan dipatuhi sepenuhnya. Selain itu, pemeriksaan kebersihan premis makanan dari segi kawasan penyajian dan penyediaan makanan serta kawalan serangga perosak di premis juga dijalankan secara berkala oleh MPAJ. Muhammad Fauzi berkata, berdasarkan pemeriksaan lalu, penarafan kebersihan premis tersebut adalah pada grade B bagi Jun 2021 dan terbaru adalah pada Januari 2022. MPAJ katanya sentiasa memantau kawalan kebersihan setiap premis makanan bagi memastikan syarat-syarat dan peraturan-peraturan MPAJ sentiasa dipatuhi. Sehingga 30 November 2022, sebanyak 1,057 buah premis makanan diperiksa dan 259 kompaun telah dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil 9F Pengendalian Makanan MPAJ 2007 dan 19-1-D Establishment Makanan MPAJ 2007. Seorang penjaga rumah Persatuan Orang Cacat Johor Bahru melecur di bahagian badan susulan kebakaran di kediaman tersebut awal pagi tadi. Timbalan Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Larkin, penolong penguasa bomba Muhammad Faiz Sulaiman berkata lelaki berusia 64 tahun itu melecur 30% pada bahagian badannya. Menurut Muhammad Faiz, kejadian di Jalan Ahad, Kampung Ungku Mohsin itu berlaku kira-kira jam 7.53 pagi tadi. Selain mangsa yang melecur, ketika kejadian terdapat 4 lelaki warga emas orang kurang upaya OKU cacat penglihatan berusia 60 hingga 70-an di rumah itu. Dan kesemua warga emas itu selamat dan tidak mengalami kecederaan hasil bantuan orang awam sebelum pihak bomba tiba di lokasi. Mangsa yang melecur dihantar ke Hospital Sultanah Aminah bagi mendapatkan rawatan lanjut. Dan ujar Muhammad Faiz, sejumlah 23 anggota dan 8 jentera bomba dihantar ke lokasi kejadian bagi kerja-kerja memadam kebakaran dan menyelamat mangsa. Perkhidmatan kereta api funicular Bukit Bendera Pulau Pinang semalam mengalami gangguan selama beberapa jam akibat kebocoran pada hos brake track. Dan gangguan tersebut menyebabkan ratusan penumpang terkandas di stesen bawah serta puncak Bukit Tumpuan Pelancong itu. Menurut Perbadanan Bukit Bendera Pulau Pinang PBBPP, gangguan berlaku pada jam 4 petang dan kereta api itu kembali beroperasi pada jam 6.45 petang. Ujar PBBPP, pihaknya memerlukan masa untuk menggantikan bahagian yang rosak serta menghidupkan sistem dengan sepenuhnya. Tambah pada itu, perkhidmatan funicular dan keselamatan penumpang adalah menjadi keutamaan. PBBPP dalam pada itu memohon maaf atas segala kesulitan dan menghargai kefahaman dan sokongan mereka yang terlibat. Semalam media melaporkan kira-kira 1,000 pengunjung hampa apabila hasrat mereka untuk mengunjungi puncak Bukit Bendera terkubur setelah perkhidmatan kereta api funicular itu mengalami kerosakan.
Suasana di pekarangan stesen bawah Bukit Bendera juga dikatakan bertukar kecoh apabila ada pengunjung yang tiba seawal pukul 12.30 hari, meluahkan kekecewaan berikutan tempoh menunggu hampir 5 jam. Jumlah mangsa banjir di Kelantan, Terengganu dan Sabah menunjukkan tren penurunan berbanding pagi tadi. Hanya di Perak yang dilaporkan jumlah mangsa kekal sama. Di Kelantan, seramai 3,900 mangsa banjir dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas 12 pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu ditutup setakat 4 petang tadi. Ia menjadikan seramai 1,511 mangsa banjir masih berada di PPS, kekurangan berbanding 5,411 pagi tadi. Kesemua mangsa banjir itu ditempatkan di 6 PPS di Pasir Mas dan Tumpat. Sementara itu di Terengganu, situasi banjir semakin pulih apabila jumlah mangsa turun mendadak kepada 138 berbanding 1,438 pagi tadi. Di Sabah, mangsa banjir berkurangan kepada 139 orang petang tadi berbanding 143 mangsa pada sebelah pagi. Manakala di Perak, jumlah mangsa banjir adalah 62 orang dan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Perak memaklumkan jumlah itu tidak berubah sejak 8 pagi tadi. Setiap kali tiba musim tengkujuh, nelayan pantai tradisional di kampung Sungai Miang, Pekan, Pahang terpaksa mengikat perut. Ini kerana mereka tidak dapat mencari rezeki di laut ekoran keadaan ombak besar dan angin kencang yang boleh membahayakan nyawa. Seorang nelayan pantai Bis Taman Saleh berkata, keadaan akan menjadi lebih getir apabila tiba masa anak-anak akan kembali ke sekolah dan perbelanjaan tambahan perlu disediakan. Justru beliau sangat mengharapkan bantuan bagi meringankan beban yang ditanggung. Kita dah lalu tiap-tiap tahun, jadi kita simpan buat simpanan awal untuk musim tengkujuh. Jadi itulah kalau ada bukan dari kita saja, ada dari bantuan daripada persatuan, daripada LKIM. Untuk itu saja yang boleh membantu kita. Memang kita nelayan pantai ni, nelayan sampan ni memang betul-betul tak ada kerja. Memang tak boleh keluar. Bagi Razali Karim, wang simpanan yang ada terpaksa digunakan secara berjimat bagi mengelakkan terputus sumber keuangan. Justru bantuan daripada pihak kerajaan amat diperlukan bagi membolehkan nelayan meneruskan kelangsungan hidup pada saat getir begini. Masa banjir tu memang tak ada pergi ke mana. Lepas keluar balik pun kita duduk kat rumah tu. Kita bersih-bersih rumah, nak pergi ke laut pun tak lepas. Sebab ribut, cuaca tak molek. Lepas tu tak ada lah benda apa yang ada kat rumah tu. Dia jimat, kita jimat lah makan. Yang ada kalau nak buat kerja pun tengoklah kat dalam sungai tu apa yang ada kita boleh cari, kita pergilah. Cari tengok apa yang ada. Tak ada lah. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Nelayan Kawasan Pekan, Abdul Majid Dollah, ketika ditemui menyifatkan musim tengkujuh merupakan waktu paling mencabar apabila nelayan tiada pendapatan, lebih-lebih lagi dengan kos sara hidup yang meningkat. Menurutnya, ada segelintir nelayan yang masih berjuang untuk menangkap ikan dalam keadaan cuaca tidak menentu ini. Di nelayan lain pun musim tengkujuh, nelayan-nelayan tak boleh keluar ke laut. Sekarang ni musim hujan, lagipun kita menghampiri banjir. Saya mohon pada bagi pihak yang berkenaan untuk membantu ahli-ahli nelayan di kawasan Pekan. Oleh kerana musim tengkujuh, dia orang tak dapat keluar ke laut. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM menggesa semua nelayan di negara ini mendaftar dengan Persatuan Nelayan agar bantuan dapat disalurkan secara menyeluruh terutama bagi mereka yang terkesan banjir. Ketua Pengarahnya Yusof Othman berkata setakat ini hanya 90,000 sahaja nelayan seluruh negara yang berdaftar dan dianggarkan 40,000 lagi yang masih belum mendaftar dengan Persatuan Nelayan di kawasan masing-masing. Justru itu bagi memudahkan pihak LKIM, kerajaan khususnya membantu nelayan. Dari segi apa-apa bencana pun, saya sangat berharap agar pihak nelayan hendaklah berdaftar dengan Persatuan Nelayan.
naklah berdaftar dengan Persatuan Nelayan kerana kita nak dapatkan data. Data ni untuk kita pastikan semua kaum nelayan terbela supaya tiada yang tercicir. Supaya tiada tercicir. Untuk maksud tu kita nak mereka jadi ahli. Menurutnya, banyak manfaat yang boleh diperoleh sekiranya nelayan berdaftar dengan LKM seperti allowance sara hidup, subsidi diesel, baik pulih dan bina rumah baru, pinjaman tanpa faedah, pendidikan dan projek tanaman kontang. Terdahulu, Yusof hadir di kompleks LKM Geting Tumpat dalam program Jiwa Murni dengan menyerahkan sumbangan kepada 33 nelayan di Tumpat yang terjejas banjir. Yusof berkata, setakat ini seramai 1,250 nelayan di Pahang, Terengganu dan Kelantan terjejas banjir dan pihaknya menerusi Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan mengagihkan bantuan wang tunai bernilai RM500 serta makanan asas. Jelas Yusof, pihaknya sentiasa komited untuk membantu meringankan beban yang ditanggung golongan sasar nelayan selain menjaga kebajikan dan keselamatan mereka. Data daripada Jabatan Perikanan menunjukkan terdapat 130,000 nelayan di seluruh negara. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-akami wad-dhirab wa butunil awdiyati wa manabiti ash-shajar. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma 'ala al-akami wad-dhirab wa butunil awdiyati wa manabiti ash-shajar. Selepas 18 tahun, tragedi tsunami masih segar dalam ingatan. Pelantikan jawatan pengerusi dan ahli lembaga pengarah Badan Berkanun dan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC perlu dilakukan secara teliti dan tidak terburu-buru. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata setakat ini pengoperasian GLC tidak terganggu memandangkan ianya masih lagi diselia oleh ketua pegawai eksekutif masing-masing. Katanya arahan peletakan jawatan sebelum ini hanya melibatkan individu yang berlatar belakangkan politik, manakala kekitangan GLC yang lain masih bekerja dan melangsungkan tugas masing-masing. Dia tidak menjejaskan operasi syarikat-syarikat Menteri Keuangan diperbadankan dan agensi-agensi sebagaimana saya sebut, stafnya ada dan pengurusan tertingginya juga ada. Mereka tidak meletak jawatan. Yang meletak jawatan hanya mereka yang latar belakang politik, sama ada dalam lembaga pengarah ataupun sebagai pengurusi. Itu sahaja. Yang lain-lain kerja dijalankan oleh pengurusan tertinggi syarikat-syarikat yang berkaitan dan agensi-agensi yang berkaitan. Beliau yang juga ahli Parlimen Pontian berkata demikian pada sidang akhbar di Pusat Khidmat Wakil Rakyat di Taman Seri Api-Api pada Isnin. Menurut Ahmad, pelantikan pengurusi GLC wajar dibuat dalam tempoh yang tidak terlalu lama. Katanya tempoh 2 bulan menjadi jangka masa yang munasabah untuk menyelesaikan urusan pelantikan itu. Terdahulu pada 15 Disember, Jemaah Menteri telah memutuskan pengurusi dan ahli lembaga pengarah lantikan politik ditamatkan perkhidmatan dengan serta-merta. Penamatan itu membabitkan jawatan bagi Badan Berkanun Persekutuan, Syarikat Menteri Keuangan Diperbadankan, GLC dan Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan, GLIC. Aktiviti perkemahan menjadi tumpuan terutama ketika musim cuti sekolah. Dan tragedi hitam di Batang Kali baru-baru ini menjadikan individu yang minat berkemah lebih peka terutama dalam pemilihan tapak perkemahan dan cuaca di lokasi untuk menjalankan aktiviti riadah berkenaan. Manakala pengusaha tapak perkemahan juga semakin berhati-hati dan memastikan kawasan perkemahan mengikuti saranan keselamatan dan panduan pihak berkuasa. Laporannya bersama Abdul Rahman Kunyu.
Menurut pengurus Sifu Area Campsite Muhammad Syafiq Izzuan Rusli, faktor keselamatan tapak perkemahan perlu dititikberatkan terutama dari segi lesen tapak perkemahan supaya pengunjung yang datang untuk menjalankan aktiviti perkemahan merasa lebih selamat ketika menjalankan aktiviti berkenaan. Faktor-faktor dia kita tengok pada cuaca lah, pada apa ni, sekitaran tempat lah. Contoh dekat kita orang punya tempat yang special ni, kita ada daripada Sungai Congkak, pihak atas akan bagi tahu apa-apa info. Contohnya hujan ke apa kat bukit, kita akan bagi tahu kepada pihak-pihak yang akan datang, pelancong-pelancong datang untuk supaya berhati-hatilah. And then kita sebelum hujan lebat, kita akan bagi bunyi siren motor ataupun whistle untuk supaya diorang naik. Tambahnya, tapak perkemahannya juga terjejas susulan insiden baru-baru ini kerana masih ada individu yang fobia terutama ketika musim hujan ini. Hobi melakukan aktiviti perkemahan tidak asing lagi bagi mereka yang minat dengan keindahan flora dan kawasan sungai. Lebih menyeronokkan apabila aktiviti perkemahan dijalankan bersama keluarga. Namun, menurut peminat aktiviti perkemahan, mereka lebih cakna dengan segala faktor di tapak perkemahan setelah tragedi tanah runtuh baru-baru ini yang meragut puluhan nyawa rakyat Malaysia. Of course, kita kena cari tempat yang ada orang kata lesen, baru selamat. So kalau ada apa-apa perkara yang tak ada yang gini berlaku macam sebelum ni, dan kita boleh berwaspada, boleh bertindak lebih awal lah. Macam sebelum ni pernah datang sini, tak apalah kita pergi dekat sini, tempat yang biasa kita pergi, yang kita tahu keadaan dia banyak pokok-pokok macam gini kan. Kira macam tanah tu masih kuat lagi, dia pegang tanah tu masih kuat lagi. Itu daripada keyakinan kita lah. Dengan faktor tempat, kita perlulah keadaan yang selesa lah untuk family kita, dan kita rasa benda ni memang wajar lah. Kita kena selidik dululah tempat tu macam mana kan. Yang penting family kita datang dengan selamat, balik pun selamat. Akak rasa penting lah, sebabnya kalau kita pergi tempat-tempat yang berisiko lah kan. So kita pun rasa tak selamat nak bawa anak kecil, sebab budak-budak semua bawah 12 tahun kan. So better tempat-tempat yang ada lesen lah, yang kita rasa selamat. Aktiviti yang menyeronokkan itu perlu disusuli dengan pemilihan tempat yang selamat dan tidak mendatangkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Penggemar aktiviti perkemahan perlu sentiasa ambil tahu dengan keadaan cuaca dan kondisi tempat perkemahan sebelum menjalankan aktiviti berkenaan. Aktiviti perkemahan menjadi tarikan utama ketika musim cuti sekolah ini, tetapi harus diingatkan selain memilih tempat yang cantik, faktor keselamatan tempat juga perlu diambil kira. Dikuatiri aktiviti perkemahan dan makan angin ini memakan diri kembali. Laporan Abdul Rahman Kunyu untuk Berita Al-Hijrah. Selepas 18 tahun bencana tsunami melanda pada tanggal 26 Disember 2004, tragedi itu masih segar dalam ingatan penduduk kampung di sekitar kota Kuala Muda, Kedah. Malah kesannya juga jelas kelihatan sehingga sekarang. Dari tinjauan kru Berita Al-Hijrah ke lokasi kejadian mendapati bencana itu membawa banyak perubahan terhadap penempatan dan corak kehidupan penduduk setempat. Kebanyakan penduduk yang menjadi mangsa tsunami mendirikan rumah lebih jauh dari pesisir pantai dan hanya segelintir masih tinggal di tapak asal kerana tidak mahu berpindah. Arca timbunan bot yang dibina di simpang laluan utama kawasan itu menjadi lokasi memperingati tragedi. Selain deretan rumah yang musnah akibat ombak dijadikan muzium tsunami. Mangsa tragedi Idris Hussein, 68 tahun berkata rumahnya yang terletak berhampiran pantai juga tidak terlepas daripada dibadai ombak tsunami. Namun dia bersyukur kerana isteri serta anak-anaknya terselamat serta rumahnya tidak musnah sepenuhnya. Menyingkap kembali hari kejadian, Idris berkata ketika itu beliau bersama isteri dan anaknya sedang berkelah di pesisiran pantai di kampung itu. Katanya sebelum gulungan ombak setinggi 3.9 meter membadai daratan, dia terlihat kejadian pelik apabila air surut sehingga menampakkan pasir laut sejauh 1 kilometer. Beliau yang merasakan sesuatu tidak baik akan berlaku melaungkan azan, namun tidak sempat menghabiskannya. Ombak besar membadai tempat dia berdiri. Pak Ngah pelik laku laut apa nak jadi ni. Bila elok saya tunggu Ustaz, Pak Ngah nak azan. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayah. Ombak melah lari dalam mati lagi dah dia. Tegang tangan lari. Ketak habis anak pegang lari bersedera lah. Yang makanan tu tengok apa tak ada pelarian. Mak ngah pegang periuk nasi, orang nasi terbalai habis. Angin ayak tu. Turut berkongsi pengalaman yang mengerikan itu, Cik Man Ahmad, 64 tahun yang ketika itu baru selesai menghadiri majlis perkahwinan di kampung itu. Menurutnya, dia terpaksa memanjat pokok bagi menyelamatkan diri susulan air deras kerana pukulan ombak besar. Masuk mai balik tengok ayak dah naik dah sampai kampung dah. Tapi tak berapa dalam dah. Ayak naik lebih kurang baru 2-3 meter ya. Saya masuk balik tengok saya ayak tu dah lepas masuk dalam hutan nipah dah. Sebelah hutan nipah dah. Saya duduk semang dia kata depa tengok lot pula. Lepas tu gelombang tu sampai pula. Gelombang tu sampai pula. Kali yang kedua yang tu yang teruk lah. Dia melibatkan rumah-rumah hebat Nabi. Saya duduk di bawah dia memang lari naik sekali dengan ayak tu main naik duduk atas pokok mempelam. Masa kejadian tu. Disebabkan kedudukan geografi kawasan berkenaan yang berdekatan dengan kawasan sebelah barat Sumatera yang merupakan kawasan aktif berlakunya gempa bumi dan berisiko berlaku tsunami, stesen seismologi yang menempatkan 2 siren amaran tsunami dipasang di kampung itu. Tsunami yang membadai beberapa negara pada 2004 turut menyebabkan Kedah terkena tempias tsunami dengan 10 kematian di Kota Kuala Muda dan 1 di Langkawi. Secara keseluruhan, bencana itu membunuh sekurang-kurangnya 225,000 orang di 12 negara. Benci migran, punca tembakan Rambang. Tembakan Rambang di Pusat Budaya Kurdish yang mengorbankan 3 orang Jumaat lalu adalah kerana masalah kebencian terhadap warga asing serta migran. Perkara itu diakui suspek William M, 69 tahun yang dihadapkan ke mahkamah hari ini. Menerusi tangkap layar rakaman kamera litar tertutup CCTV di sebuah kedai gunting rambut menunjukkan suspek berjalan masuk ke kedai itu dengan pistol di tangan selepas menembak mangsa secara rambang sebelum dia berjaya ditewaskan beberapa lelaki di dalam premis itu. Pesara itu mengakui dia sangat membenci migran dan mahu membunuh mereka di kawasan utara Paris yang mempunyai populasi terbesar kelahiran asing. Akibat insiden itu, orang ramai turun ke jalanan bagi menyatakan protes terhadap tindakan warga emas itu. Suspek yang pernah bekerja sebagai pemandu kereta api mempunyai rekod kesalahan jenayah senjata api. Rekod polis turut menunjukkan lelaki itu pernah menyerang pusat migran di Paris dengan pedang pada Disember 2021 dan mencederakan 2 orang. Susulan serangan itu, suspek dikenakan hukuman penjara sebelum dibebaskan awal bulan ini. Suspek juga dikatakan mempunyai masalah tekanan emosi yang teruk. 6 maut selepas sebuah bas terbabas dari jambatan dan terjunam ke dalam sungai di wilayah Galicia, barat Laut Sepanyol, dan cuaca buruk dipercayai menjadi punca kemalangan berlaku. Antara yang terselamat dalam kemalangan itu ialah pemandu bas berkenaan berusia 60 tahun dan seorang penumpang wanita. Bas berkenaan sebelum itu dipercayai membawa penumpang ke sebuah penjara berhampiran tempat kemalangan untuk melawat orang tersayang. Arus sungai deras dan paras sungai tinggi yang naik secara mendadak akibat hujan lebat di wilayah Galicia menyukarkan usaha untuk mengeluarkan mayat selain faktor tempat kejadian yang mempunyai cerun yang curam. Bas itu dilaporkan terbabas dari jalan lurus dan terjunam sekurang-kurangnya 40 meter kira-kira jam 9.30 malam waktu tempatan. Pasukan penyelamat pada mulanya dihubungi orang ramai yang menyedari penghadang jalan di jambatan itu telah rosak teruk. Mereka kemudian menerima panggilan kedua daripada mangsa dalam bas sebelum ia dipenuhi air.
Salji lebat berterusan yang melanda sebahagian besar kawasan di Jepun sejak 10 hari lalu mengorbankan 17 orang setakat ini. Manakala ribuan kediaman mengalami keputusan bekalan elektrik, beberapa kawasan turut menyaksikan salji setebal hampir 1 meter dalam tempoh 24 jam termasuk bandar Oguni di wilayah timur laut negara itu. Antarabangsa yang maut termasuk seorang lelaki yang terjatuh dari bumbung ketika membersihkan salji dan seorang wanita ditemui meninggal dunia kerana disyaki keracunan karbon monoksida di dalam kereta. Terdahulu, agensi cuaca Jepun memberi amaran kepada penduduk di kawasan yang terjejas supaya membatalkan perjalanan untuk mengelak kenderaan tersangkut di jalan raya dalam salji tebal. Sementara itu, di Hokkaido, puluhan kediaman terputus bekalan elektrik susulan salji tebal yang memusnahkan talian elektrik. Walaupun kebanyakan kini telah berjaya dipulihkan berdasarkan ramalan salji lebat dijangka reda mulai hari ini. Baik, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya sentiasa letakkan solat sebagai keutamaan dalam apa jua keadaan kerana menunaikan solat fardu 5 kali sehari bermakna seseorang Muslim itu menegakkan agamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.